Bajet 2022 dibentangkan pada 29 Oktober 2021 menyaksikan bajet yang paling tinggi pernah dibentangkan dalam sejarah Malaysia dan salah satu golongan yang menjadi tumpuan ketika bajet tahun 2022 ini adalah golongan PMKS iaitu Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana. Jadi bagaimanakah kalau kita dapat lihat dan juga analisis bajet 2022 ini boleh memberi kebaikan kepada PMKS ini, terutamanya apabila industri kecil dan sederhana ini terpaksa melalui satu perubahan dunia yang mana perubahan daripada perniagaan secara konvensional beralih kepada perniagaan secara digital. Jadi pada hari ini kita akan bercakap mengenai bajet 2022 PKS bangun semula. Bersama dengan saya ada dua orang tetamu di studio. Pertama kita ada Datuk Seri Zainal Abidin Abdul Hamid, Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo ataupun Malindo Care, dan yang kedua kita juga berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Norizan bin Mohamad, Timbalan Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Datuk dahululah, melihat kepada bajet 2022 dan juga jangkaan pelaksanaannya sepanjang tahun 2022 dengan mengambil kira faktor COVID-19. Apa pandangan Datuk? Okey, pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak RTM, terutamanya Selamat Pagi Malaysia, dan selamat pagilah kepada Ridwan. Terima kasih. Dan semua staf di RTM. Okey, kita bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kita seolah-olah baru lepas dari belenggu terkurung di rumah. Sudah hampir lebih kurang 2 tahun, yang mana semua aktiviti lah, termasuk aktiviti perniagaan, tidak dapat dilakukan. Jadi akhirnya kita menghadapi masalah dari segi bagaimana nak memulihkan ataupun meneruskan perniagaan tersebut. Tetapi alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memberi bentangan bajet baru-baru ini dengan saya rasa bajet yang terbesar seperti mana yang Tuan beritahu tadi. Jadi kita haraplah dengan adanya bajet tersebut usahawan dapat menggunakan bajet-bajet yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk meneruskan perniagaan mereka dan memulihkanlah apa yang dikirakan patut dilakukan buat masa ini. Okey. Dan salah satu konsep yang dibawa ketika bajet 2022 adalah konsep pembangunan keluarga Malaysia. Jadi sebagai salah satu strategi, 4.8 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai program di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Tekun dan juga Dana Kemakmuran Bersama. Jadi kita beralih kepada Datuk Norizan. Apa pandangan Datuk mengenai peruntukan bajet ini, terutamanya untuk membangun kembali PMKS? 4.8 bilion ringgit diperuntukkan kepada PMKS ini, Datuk Norizan. Ya, terima kasih. Kerana soalan ini amat penting. Kerana ini ada pembangunan yang kerajaan sediakan untuk IKS dan peniaga-peniaga yang kecil lah. Apa yang saya lihat, kerajaan dah sediakan begitu banyak bajet. Apa yang penting dari segi membangunkan usahawan-usahawan ini adalah keluarga mereka. Mereka terputus daripada pendapatan yang seterusnya, yang selama ini mereka dapat dengan secara bulanan dan sebagainya, sekarang ni dah terputus. Oleh itu kerajaan harus melihat bahawa bajet yang disediakan ini bukan hanya untuk usahawan itu sendiri, tapi mentaliti mereka, cara mereka berfikir. Apa yang kita hadapi sekarang ni, pandemik ini telah mengubah corak hidup. Betul. Dan cara normal yang baru. Jadi usahawan-usahawan perlu ada kekuatan mental, dan kerajaan harus membimbing mereka bukan hanya dari segi membangunkan perniagaan, tapi keluarga yang sihat dan harmoni. Saya amat bersyukurlah semua badan-badan kerajaan bersatu menjayakan usaha yang telah dibentangkan oleh Kementerian Kewangan untuk memajukan semula IKS yang ada dan membimbing mereka ke arah norma baru dalam perniagaan, iaitu perniagaan dalam digital. Saya berharap benarlah agar usahawan yang ada ni mengambil peluang ni
dan jangan dibiarkan ianya berlalu begitu saja. Jadi bercakap mengenai ekonomi digital, Datuk ada sentuh sikit, saya nak imbas sedikit dalam bajet 2021 sebelum ini kelangsungan perniagaan, salah satu strateginya adalah mengutamakan automasi dan juga pendigitalan. Jadi melibatkan 1 bilion skim transformasi pendigitalan industri sehingga 2023. Dalam bajet 2022 pula, contohnya dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal, 25 juta ringgit diperuntukkan untuk penjenamaan digital produk halal PMKS. Jadi dalam konteks mendigitalkan perniagaan, kita beralih kepada Datuk Sri Zainal. Bagaimana usahawan mikro dan juga IKS ini boleh menggunakan ruang dan peluang ini untuk transform daripada conventional method kepada digital method, terutamanya itu dalam Malaysia, kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia juga salah satu faktor yang perlu diambil kira apabila kita melihat dari aspek antarabangsa. Datuk, silakan. Okey. Sebenarnya ada hikmah di sebalik wabak COVID-19 ni, yang mana secara tak langsung boleh mengubah corak perniagaan daripada secara manual kepada secara digital. Jadi dengan bajet yang sebegitu besar, kita yakin pihak usahawan dapat manfaat yang banyak dan untuk memperkasakan perniagaan mereka dalam era ekonomi digitalnya. Bagi kami dalam Malindo Care ni ada sebenarnya rekasan daripada nama pertubuhan kami lah, iaitu Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo. Malindo tu ialah short form Malaysia dan Indonesia lah. Jadi dalam program ini kita menyediakan platform jugalah kepada usahawan-usahawan kita yang sekarang ni sudah mencapai 1,000 usahawan mikro dan usahawan IKS, yang mana mereka mempunyai produk, mereka mempunyai perkhidmatan yang mereka boleh war-warkan di dalam sistem tersebut, sekaligus boleh memperdagangkan produk dan perkhidmatan mereka dengan berkonsepkan kongsi untung. Kongsi untung ni yang saya maksudkan di sini adalah yang mana mereka mendapat pendapatan bukan daripada perniagaan mereka sendiri, tetapi daripada perniagaan kawan-kawan yang berada di dalam sistem tersebut. Contohnya macam saya meniaga baju. Jadi kalau saya nak makan, saya tak makan baju. Saya terpaksa makan makanan lain dan membeli benda-benda lain. Sebab manusia ni tidak membeli barang yang sama pada setiap hari itulah, dalam satu hari itu. Jadi daripada sinilah perkongsian untung tadi yang kita sediakan dalam sistem kita di luar kotak perniagaan dia. Kata dia meniaga baju dan dia mendapat pendapatan daripada perniagaan-perniagaan lain yang wujud di dalam sistem tersebut. Kalau saya nak cerita terlalu panjang lah. Jadi sesiapa yang ingin tahu boleh download kita punya aplikasi Malindo Care dalam Play Store ataupun App Store. Jadi saya pun berharaplah pihak kerajaan dapat memberi ruang lah kepada terutamanya usahawan-usahawan daripada Malindo Care sendiri untuk diberi kemudahan dengan tidak mengenakan syarat yang ketat lah, supaya mereka ni dapat pertama memulihkan perniagaan mereka dan meneruskan sehingga memperkasakanlah perniagaan melalui sistem digital tanpa sepadan. Kalau kita cerita ekonomi digital ni memang semua dah faham bahawa perniagaannya 24 jam, tidak memerlukan tempat. Maksudnya dia boleh berniaga di mana-mana saja. Melestari sepadan lah. Macam kita fokus sekarang Malaysia dan Indonesia. Dan orang Indonesia di Malaysia ni pun ramai. Dan mereka ada sanak saudara dan sahabat anda yang berniaga juga di Indonesia. Jadi kita satukan dalam platform kita lah yang dinamakan Malindo Care. Aplikasi Malindo Care. Aplikasi Malindo Care. Ya, aplikasi Malindo Care yang akan memberi kebaikan kepada peniaga-peniaga di bawah jagaan Malindo Care lah. Ya, betul. Macam Datuk cakap tadi, apabila kita beralih kepada ekonomi digital, banyak sebenarnya ekonomi dan juga perniagaan yang tidak memerlukan tempat secara fizikal. Ya. Jadi
dari satu sudut dia boleh mengurangkan kos, tetapi masih ada lagi kita dapat nafikan bagaimana perniagaan-perniagaan ini perlu dilakukan secara fizikal lah, kedai makan dan sebagainya. Jadi selepas ini Malaysia akan beralih kepada era endemik. Jadi dalam era endemik ini SOP, segala perkara protokol kesihatan itu perlu diambil kira. Jadi ia akan melibatkan kos yang tinggi kepada peniaga-peniaga tersebutlah. Jadi bagaimana untuk memastikan ketahanan perniagaan-perniagaan ini, terutamanya di bawah seliaan Malindo Care dengan bajet 2022 ini, supaya mereka mampu berdaya tahan dan juga boleh bernafas dalam jangka masa yang panjang. Datuk, mungkin boleh ulang. Terima kasih banyak. Dalam perniagaan digital ni, kalau nak kirakan, yang pentingnya adalah platform. Seperti mana Lazada dan Shopee itu ada. Dan kita sediakan di sini di Malindo sama platform yang sama untuk peniaga-peniaga IKS ini bergabung dengan kami. Duduk di dalam satu platform, berurusan dalam satu platform. Jadi Malindo Care ni begitu luas. Bukan hanya untuk rakyat Malaysia, tapi di seluruh dunia pun boleh guna. Tapi buat masa sekarang ni kita banyak pergi ke arah negara jiran. Baru-baru ni PM kita pun dah ke sana. Jadi perhubungan kita itu jadi rapat. Jadi mungkin kita akan bawa produk-produk daripada Indonesia masuk ke Malaysia dan produk Malaysia pergi ke arah sana. Dengan urusan pembelian secara Lazada dan Shopee, iaitu online saja. Jadi apa yang saya nampak yang telah kami lakukan, kami ingin mengajak semua IKS yang ada ni bergabung di dalam kita punya aplikasi Malindo Care. Dan saya rasa kalau kerjasama ini dapat dilaksanakan, ini satu peluang yang baik. Peluang untuk memastikan ketahanan peluang yang baik. Apabila kita menjaga produk-produk yang ada ni, pertama kali kita pastikan dia halal. Dan apa juga urusan mereka, kita akan bantu. Sama ada perlukan guaman, sama ada perlukan AP dan sebagainya untuk ekspor import. Ya, kita akan uruskan benda ni melalui Malindo Care, kerana Malindo Care ni komplit. Kita punya lawyer, kita ada dan sebagainya. Itulah elemen-elemen ketahanan yang mampu diberikan oleh Malindo Care. Mungkin kata-kata akhir daripada Datuk Seri Zainal sendiri mengenai harapan bajet 2022 ini, terutamanya kepada PKS supaya kita boleh bangkit kembali. Bukan memberi khusus kepada PMKS saja, tapi seluruh Malaysia sekaligus. Okey, secara ringkasnya, dengan bajet yang telah diberi oleh pihak kerajaan ini, kita harap usahawan sendiri dapat menggunakanlah bajet yang diberi tadi dengan sepenuhnya, dan secara tidak langsung usahawan tadi dapat meneruskanlah perniagaan dia. Dan usahawan kita kata itu kena teguhlah, dan tidak patah semangat. Dan pihak kerajaan pun macam saya beritahu tadi, dapat memudahkan urusan-urusan pinjaman tersebut agar mereka dapat melaksanakan transformasi ekonomi digital. Sedikit kata-kata akhir daripada Datuk Dr. Norizan. Saya harap sangatlah platform yang telah kami sediakan ni dapat dilihat oleh semua usahawan dan juga pihak kerajaan untuk menggemiling tenaga bersama kami untuk bangunkan usahawan-usahawan yang ada ni, yang kita akan bantu mereka sehingga mereka dapat kembali kepada seperti semula dahulu dan majukan lagi perniagaan mereka. Itu dia. Dan saya berharap benarlah pihak kerajaan serius dalam membantu usahawan-usahawan kita. Itu dia buah fikir mengenai bajet 2022 dan juga bagaimanakah PKS mampu untuk bangun semula. Terima kasih kepada kedua-dua tetamunya, Datuk Dr. Norizan bin Mohamad, Timbalan Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo, dan juga Datuk Seri Zainal Abidin Abdul Hamid, Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia sehingga pukul 11 kami akan bersama dengan anda.